bahawa Syekh Fahrazi itu sedar kalau dia nak meningkatkan lagi kepahaman tauhid sampai kepada hakikat, mesti dia berzikir. Sebab itulah dia bertarikat. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Soalan Ustaz ni mungkin ada 2-3 soalan ni, walaupun satu soalan. Betul tak? Pertama, peranan zikir itu dalam memperbaiki dalaman kita, hati kita. Yang kedua, hukum tu bertarekat tu. Betul kan? Jadi saya jawab dulu lah hukum ni. Di satu semena dekat Institut Aminuddin Baki di Genting ya. Ada satu semena tentang tarekat. Yang ambil bahagian tu Dr. Arwah Dr. Saidun Awang Usman. Masa itu dia jadi pensyarah di UIA. Kedua, pengarah Jabatan Agama Islam Pahang, saya lupa nama dia, dia seorang ustaz. Ketiganya, tuan guru saya, Imam Ishaq. Dan yang keempat, Ustaz Muhtar saya dah sebut. Ustaz Muhtar Yaakob. Pada masa itu dia timbalan Syekh Arqam, tapi dia murid pada tuan guru saya. Dalam seminar itu, sisi soal jawab, seorang bekas qadi, kebetulan namanya pun saya ingat, Ishaq juga, tapi Ishaq bin Abdullah. Tuan guru saya Ishaq bin Muhammad Arif. Dia memang miskin lah. Dia kata dia dah jadi qadi sampai pencen. Dia menghadapi masalah kerana tarekat ni bermacam-macam. Cuma soalan dia kata saya nak tahu, macam saya ini sudah beramal sungguh-sungguh rukun Islam yang 5, pegang rukun iman yang 6, apakah saya wajib lagi bertarekat? Saidun Awang Usman dia tolak pada Ustaz Muhtar untuk jawab. Ustaz Muhtar tolak pada Imam Ishaq. Imam Ishaq pun dia bangunlah. Kata Imam Ishaq beginilah. Memang kalau kita tengok tu, tarekat ni tak ada apa-apa pun situ. Tetapi kita sebagai orang Islam, seorang mukmin, mesti kita menaruh kebimbangan. Kalau rukun Islam yang 5 yang kita buat itu tidak lengkap, tidak diterima oleh Allah. Jadi bila kita bertarekat ini, salah satunya ialah supaya kita dapat cek balik. Adakah amalan yang kita amalkan selama ini? Begitu juga adakah perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun iman itu kita betul atau tidak? Kita mesti bimbang. Jangan-jangan sembahyang kita ni seperti sembahyang orang munafik. Imam Ishaq bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Solat juga orang munafik, tapi kerana pura-pura tentulah berada dalam keadaan malas. Ada tak kita solat ni unsur-unsur malas, unsur tangguh dan sebagainya? Tentu ada. Jadi untuk menjaga ni, untuk menjaga kesempurnaan ibadat kita, usaha kita bertarekat ni ialah menuju ke arah itu. Siapa yang bertarekat, insya-Allah dia dapat
cek mana-mana kekurangan, dapat membetulkan ibadat, dapat membetulkan akidah. Jadi hukumnya, kata Imam Ishaq, memanglah zikir ini kebanyakan ulama kata harus. Cuma perkara yang harus itu boleh berubah menjadi wajib. Berubah menjadi wajib musabbab. Misalnya, kalau seseorang itu dia yakin dia tak boleh buangkan sifat-sifat mazmumah. Apabila dia jumpa seorang alim, orang alim kata boleh hilang dengan cara berzikir saja. Saya boleh ajar awak zikir bersungguh-sungguh, insya-Allah boleh hilang. Maka bagi orang macam ini, hukum berzikir, hukum bertarekat itu wajib musabbab. Jadi ini tentang hukum, ya. Hukum bertarekat itu apa dia? Pada mulanya harus ada sunat, ya. Zikir itu sunat, tapi boleh bertukar menjadi wajib musabbab. Tapi ada seorang ulama tafsir, iaitu Syekh Fakhrul Razi. Dalam kitab tafsirnya Fathul Ghaib ke Fathul Ghaibiyah, ya. Kadang-kadang disebut Tafsir Al-Kabir, ya. Syekh Fakhrul Razi, dia meninggal dunia tahun 606 Hijrah, ya. Dia dianggap ulama besar dan dianggap juga, digelarkan juga Mujaddid abad ke-6. Kata Syekh Fakhrul Razi di dalam kitab tafsirnya itu, ketika beliau menafsirkan ayat 205 surah Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Syekh Fakhrul Razi kata, ayat ini mula ditujukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wajib berzikir dalam hati, sebut Allah, Allah, Allah. Karena cara itu sifat ghaflatul qalbi Nabi akan hilang. Lalu timbul, apakah hukum untuk umatnya? Beliau menegaskan untuk umat Nabi Muhammad juga wajib berzikir seperti Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi nak hilangkan sifat ghaflatul qalbi pun mesti berzikir dalam hati, ya, maka umatnya lebih-lebih lagi. Jadi salah seorang, ya, ulama besar yang memberi fatwa bahawa zikir dalam hati Allah, Allah seperti yang diperintah kepada Nabi Muhammad itu adalah wajib bagi umatnya. Ini bukan kata saya, tuan-tuan boleh tengok tafsir Fathul Ghaib ayat 205 surah Al-A'raf. Macam mana pandangan Syekh Fakhrul Razi? Kita nak tahu, ya, Syekh Fakhrul Razi ini dia pakar ilmu tauhid. Dia terkenal pada zaman hidupnya. Apa-apa masalah tauhid, bila dihadapkan kepada beliau akan selesai. Orang-orang yang tak percaya pada Allah pun bila berdepan dengan beliau akan percaya pada Allah. Begitu terkenal, Tetapi satu hari beliau bertemu seorang sufi, yaitu Syekh Najmuddin Kubra. Syekh Najmuddin Kubra ni tarikatnya dikenali dengan tarikat Kabrawiyah. Syekh Najmuddin ini ulama biasa. Ketika Syekh Fakhrul Razi berjumpa Syekh Najmuddin Kubra, Syekh Najmuddin Kubra tanya satu soalan kepada Syekh Fakhrul Razi. Soalan tu lebih kurang begini, saya ingin tahu, betul ke kalau kita nak kenal Allah tu kita perlu berdalil sampai 1000 dalil. Lagi banyak dalil lagi baik. Betul ke? Pertanyaan Najmuddin Kubra ni
memukakan kesedaran ni, menyebabkan kesedaran Syekh Fakhrul Razi. Dia pun tergamang, betul ke nak kenal Allah tu perlu kepada dalil, semakin banyak dalil semakin kenal, betul ke? Dia terfikir. Lalu beliau bertanya balik. Saya rasa, setelah dia cakap saya rasa, berapa dalil saja dah cukup kalau dapat hidayat. Jadi berlakulah dialog, akhirnya barulah si Fakhrul Razi ini dapat maklumat yang jelas bahawa untuk mengukuhkan tauhid mesti berzikir. Dia akhirnya si Fakhrul Razi itu dia bai'ah, belajar tarekat Kabrawiyah daripada Syekh Najmuddin Kubro. Sebab itu, kerana dia beramal dengan tarekat Kabrawiyah, maka ketika beliau menafsirkan Quran, ada unsur-unsur pengaruh daripada tarekat atau zikir yang diamalkan. Sehingga ayat 205 itu dihurai panjang lebar, makan beberapa halaman. Jadi di sini cerita ni Syekh Najmuddin Kubro ni, kita dapat tahulah bahawa Syekh Fakhrul Razi itu sedar kalau dia nak meningkatkan lagi kepahaman tauhid sampai kepada hakikat, mesti dia berzikir. Sebab itulah dia bertarekat, dia wajib bagi dia. Kemudian apa tadi itu tentang hukum hukum bertarekat ni. Yang kedua tadi apa tu? Ya. Begini siapa yang belajar kitab Ikhya, di sana ada kaedah yang Imam Ghazali sebutkan, tahliyah dan tahliyah. Tahliyah itu membuangkan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat madmumah. Tahliyah itu menghiaskan dalam hati sifat-sifat yang terpuji. Ini ramai orang yang belajar membaca kitab Ikhya ni terkeliru. Terkeliru apa? Pertama, bila dah baca, dah faham, sifat yang buruk itu mesti dibuang, sifat yang baik itu ditanam, maka mereka ini berusahalah sedaya upaya nak buang sifat yang tercela tadi, nak tanamkan dalam hati sifat yang terpuji. Jadi usaha mereka ini bertahun-tahun. Akhirnya mereka rasa dah berjaya. Ini sebenarnya satu kesilapan. Satu kesilapan. Sebab usaha kita menanamkan sifat yang terpuji, membuang sifat yang tercela itu tak akan berjaya sekiranya tidak dapat hidayat daripada Allah. Sebab itu dalam ilmu tarekat, yang membuangkan sifat-sifat tercela itu Allah, yang menanamkan pun Allah. Begini di dalam Quran ada beberapa ayat yang digunakan oleh orang-orang sufi sebagai dalil bahawa Allah, orang yang berzikir itu dengan rahmat Allah, Allah akan buangkan sifat-sifat yang tercela, tanamkan sifat-sifat yang terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayat ini diturunkan oleh Allah. Ada peristiwa di zaman Nabi, sejarah ni. Tetapi ayat ini juga digunakan oleh orang-orang sufi, oleh ulama tarekat sebagai dalil bahawa bila seorang itu berzikir, zikirnya itu benar-benar memenuhi tuntutan Allah, sehingga kalimah Allah itu tertanam dalam hati. Maka bila kalimah Allah itu terpahat dalam hati, semua yang Allah tidak kehendaki akan
hancur. Sifat-sifat madmunah akan Allah keluarkan, nyahkan daripada ruang hati, dan Allah akan tanamkan sifat-sifat yang diridhoi Allah saja. Ini wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini kita boleh apa itu? Boleh lihat realiti kebenaran pandangan ulama tasawuf ini. Menerusi apa? Menerusi kata-kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Kata Ibnu Athaillah, zikir itu ada 4 peringkat. La tatruki dzikra li adami khudurika ma'allah fihi li anna ghaflataka fi adami dzikri asaddu alaika fi dzikrihi fa asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a ghaflatin ila dzikrin ma'a yaqadatin wa min dzikrin ma'a yaqadatin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur fa ma dzalika 'ala Allah bi azizin. Yang hikmah. Maksudnya, janganlah kamu tinggalkan zikir. Dia nasihat orang-orang yang bertarekat ini, jangan tinggal. Teruslah berzikir. Kerana lalainya hati kamu, walaupun kamu dah zikir, lalainya hati kamu tanpa berzikir, kesannya sangat buruk. Lebih buruk berbanding hati kamu lalai, tapi kamu dah zikir. Zikir dah buat, tapi hati tak boleh berubah. Lalai juga. Dia ada 2 peringkat. Tak zikir, hati lalai. Ini paling buruk. Zikir, hati lalai juga. Ini boleh tahan. Sekurang-kurangnya zikir dah buat. Sebab itulah, kata beliau, teruslah zikir. Fa'asa ayyar fa'aka min zikrin ma'a ghaflatin ila zikrin ma'a yaqadatin. Mudah-mudahan kalau kamu terus berzikir, Allah akan tingkatkan zikir kamu daripada zikir ghaflah kepada zikir yaqadah. Ini tingkat zikir. Yang pertama zikir ghaflah, yang kedua zikir yaqadah. Wa min zikrin ma'a yaqadatin ila zikrin ma'a khudurin. Daripada zikir yaqadah kepada zikir khudur. Ini tingkatnya lebih baik lagi. Wa min zikrin ma'a khudurin ila zikrin ma'a qaibah amma siwal madhkur. Daripada zikir khudur kepada zikir ghaibah. Ini peringkat zikir yang tertinggi, zikir ghaibah. Makna ghaibah itu gaib. Apa yang gaib? Yang lain daripada Allah tak diingat, yang diingat Allah saja. Ketika zikir gaib inilah, orang itu disampaikan oleh Allah kepada hakikat dan ma'rifatullah, disampaikan oleh Allah ke tingkat ihsan. Ini panjang lebar ni keterangannya, tapi kita fokus ada 4 ni dulu. Jadi kata Ibnu Athaillah, zikir, orang berzikir tadi ada 4 peringkat. Pertama, dia dah zikir tapi hati tetap ghaflah. Orang yang berhati ghaflah inilah, menurut pandangan ulama tasawuf, inilah orang awam. Orang awam itu bukan orang kampung. Dalam istilah tasawuf, jangan lari daripada ini. Dalam tasawuf bila disebut orang awam saja, maknanya apa? Orang yang berhati lalai. Ghaflatul qalbi. Bila berzikir, Allah ubahkan zikirnya daripada ghaflah kepada yaqadah. Ini sudah keluar daripada daerah awam kepada daerah salik. Hati hidup itu salik. Kenapa salik? Karena zahir dan batin, hati dan anggota sudah berfungsi. Kemudian, kalau naik lagi kepada tingkat zikir khudur. Zikir khudur ni, orang hatinya berada dalam zikir khudur, inilah orang khawas. Orang khusus. Kemudian meningkat kepada zikir ghaibah. Zikir ghaibah inilah apa yang selalu kita sebut fana. Orang yang sampai zikir ghaibah ni, inilah
khawasul khawas. Jadi ada 4. Kalau Imam Ghazali digunakan 3 saja. Awam, khas, khasul khas. Awam, khusus dan khususul khusus. Atau 3 saja Imam Ghazali. Tapi dalam banyak kitab ulama tasawuf menerangkan ada 4, yaitu dengan ada satu gulungan antara awam dengan khawas, yaitu gulungan salik. Jadi awam, orang awam, gulungan salik, gulungan khawas, gulungan khawasul khawas. Jadi menerusi tingkat-tingkat zikir ini, dengan sendiri sifat-sifat hati yang buruk tadi, sifat madmumah itu akan hilang. Tertanamlah sifat-sifat yang baik secara pelan-pelan, dimulai dengan taubat, diikuti dengan sabar, diikuti dengan syukur, diikuti dengan khauf, diikuti dengan sifat roja, diikuti dengan sifat zuhud, diikuti dengan sifat tawakal, diikuti dengan sifat redha, diikuti dengan sifat mahabbatullah, kasih pada Allah, dan seterusnya lah sampai kepada zikrul maut. Jadi apa itu tadi? Hilangnya sifat-sifat yang tercela dari hati bila zikir itu meningkat. Tertanamlah, sebaliknya tertanamlah sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat mahmudah. Kalau kita nak tengok lebih jelas lagi, tuan-tuan, boleh. Ini mungkin umum ya. Kita nak tengok macam mana proses zikir tadi ya. Ibnu Athilah dia menerangkan ya. Dia kata begini ya. Aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wa yukharruka min rikil asar. Aurada alaikal warida liyukhrijuka min sijni wujurika ila fadai syuhurika. Ini Ibnu Athilah dalam hikmah ini menerangkan bagaimana proses yang berlaku dalam hati orang yang berzikir tadi, menghilangkan sifat-sifat madmumah, menanamkan sifat-sifat mahmudah. Dia menggunakan juga 4 peringkat zikir tadi, tapi ditinggalkan yang ghaflah, sebab ghaflah ni, zikir ghaflah ni dah tak diperlukan lagi. Digunakan zikir yaqadha, zikir khudur, dan zikir ghaibah. Ketika berada dalam zikir yaqadha, pada masa itu, kata Ibnu Athilah, aurada alaikal warida litakuna bihi alai waridan. Kata kunci warid. Warid itu apa maknanya? Warid itu ialah nurun yaqdhifullahu ta'ala fi qalbi man ahabbahu min ibadi. Warid itu ialah cahaya hidayat Allah yang Allah limpahkan ke dalam hati orang-orang yang dikasihi dari kalangan hambanya. Jadi maknanya menerusi berzikir tadi, bila sampai peringkat yaqadha, Allah Ta'ala akan masukkan dalam ruang hati orang berzikir peringkat yaqadha tadi apa? Nur intibah atau nur yaqadha. Hati ini jadi hidup. Hati jadi hidup daripada mati ghaflah. Masa dia di peringkat awam kerana zikir, Allah hidupkan hati. Bertukarlah dia daripada awam kepada salik. Allah limpahkan ke dalam ruang hati anda nur intibah, nur yaqadha, supaya hati anda dapat menerima apa-apa yang Allah, rahmat yang Allah limpahkan ke dalam hati anda. Litakuna bi alaihi waridan. Tentu berbeza ya, hati itu dah hidup bercahaya. Inilah yang disebut oleh Allah dalam Quran. Ayat berapa ya?
Ayat 122 ya. Surah apa Al-An'am tak salah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Adakah orang yang hatinya mati itu lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan hati itu, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Ini dalil Quran. Jadi betul lah apa yang Ibnu Athaillah sebut dalam hikmah tadi. Bila orang itu berzikir sampai satu peringkat, Allah limpahkan dalam ruang hatinya nur intibah, nur yaqadah, hatinya jadi hidup, bercahaya. Dalilnya tadilah ayat 122 surah Al-An'am, tak salah saya kan. Awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alnahu nuran yamshi bihi bin nas. Kaman masaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Adakah orang seperti ini sama dengan orang lain yang hatinya tetap mati? Berada dalam berbagai kegelapan yang tak boleh keluar daripada kegelapan itu? Jawabannya tak sama. Jadi, pandangan Ibnu Athaillah betul, kerana ada sokongan ayat Quran. Kemudian, kata Ibnu Athaillah, cahaya warid intibah tadi, atau cahaya intibah tadi, atau cahaya yaqadah, bila orang yang dapat kurniaan nur yaqadah ni, warid yaqadah ni, atau nur intibah, kalau dia terus berzikir, Allah akan tingkatkan. Cahaya itu Allah akan benderangkan, terangkan lagi. Ya. Ini yang disebut oleh Ibnu Athaillah, awrada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wa yukharrika min rikil asar. Allah limpahkan ke dalam ruang hati anda nur khudur. Tadi nur intibah, sekarang ditingkatkan lagi jadi nur khudur. Dengan nur tersebut, maka dapatlah mengeluarkan hati anda daripada dipengaruhi oleh makhluk. Kalau hati kita diselamatkan oleh Allah daripada pengaruh makhluk, berarti hati kita hanya Allah saja. Ya. Wa yukharrika min rika asad, dan memerdekakan hati anda daripada diperhamba oleh makhluk. Jadi hamba Allah. Ini kan proses bagaimana Allah membuangkan sifat-sifat jahat, menanamkan sifat-sifat baik, sehingga dia layak jadi hamba Allah. Jadi nak jadi hamba Allah sebenar itu, yang baik, mesti bertarikat. Kemudian akhir sekali, awrada alaikal warida liyukhrijuka min sijni wujudika ila fadai syurika. Ini yang terakhir. Nur yang terakhir yang Allah limpahkan kepada orang berzikir terus-menerus ini ialah nur al-wisal. Dengan nur wisal ini yang Allah limpahkan dalam hati, maka orang tersebut akan dikeluarkan oleh Allah daripada penjara wujud diri. Ini yang kita nak faham. Kata kunci penjara wujud diri ni apa? Kita belajar dalam ilmu tauhid sifat ma'ani yang 7. Qadrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam. Selepas sifat ma'ani, kita diajar sifat ma'nawiyah. Kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu khayyan, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakalliman. Masa belajar sekolah agama dulu, kita tanya cikgu, cikgu apa beza ni? Sifat qadrat dengan kaunu qadiran, sifat iradah dengan kaunu muridan, apa bezanya? Bezalah. Sebab ini ada kaunu, yang itu tak ada kaunu. Kita masa itu budak-budak, kita pun hati juga jawapan tu. Ya. Tapi sebenarnya jawapan guru agama ni tak betul. Dari segi bahasa macam betul, tapi tak betul. Ya. Sifat maknawiyah itu, bila disebut sifat maknawiyah itu di peringkat hati. Di peringkat hati. Nak membedakan antara sifat ma'ani dan maknawiyah ni, kita hanya boleh faham dengan contoh. Kalau tidak, tak faham.
Contohnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam telah dikurniakan oleh Allah ilmu tentang sifat kodrat dan iradah. Ilmu, di peringkat ilmu ni. Sifat ma'ani lah. Nabi Ibrahim dah masak dengan sifat kodrat iradah Allah. Dan dia sudah percaya bahawa dengan kodrat dan iradahnya Allah mampu menghidupkan orang mati. Tetapi Nabi Ibrahim merasa ada kekurangan. Ini kekurangan ni lah nak tingkatkan sifat kodrat iradah tadi, sifat ma'ani kepada maknawiyah. Lalu Nabi Ibrahim dia munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Fahud arba'ata minat tayri, hingga akhir ayat. Ingatlah kamu ketika Ibrahim alaihissalam munajat kepada Tuhannya Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Kaifa tuhyil mauta. Maka Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim ni sebagai pengajaran kita. Sebab Allah tahu. Patutnya tak payah tanya. Tapi untuk pengajaran kita, Allah tanya. Awalam tu'min? Qala awalam tu'min. Ya Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Nabi Ibrahim jawab apa? Bala. Aku beriman ya Allah. Sebab engkau dah kurniakan ilmu tentang kodrat iradah. Tapi di peringkat apa? Sifat ma'ani. Ya? Kalau engkau tunjukkan ya Allah bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati, maka dapatlah menjadikan hatiku ini mutmainnah. Jadi yang diminta oleh apa ni? Yang dimunajatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ialah apa? Dia nak tingkatkan sifat kodrat iradah daripada sifat ma'ani kepada maknawiyah. Lalu Nabi Ibrahim diperintahlah memelihara 4 ekor burung. Sudah jinak suruh bunuh. Bunuh, cincang, tabur, hidup balik. Tapi tumpuan kita bukan itu. Itu ia juga, tapi tumpuan kita akhir perjalanan rohani Nabi Ibrahim dalam mengenal kodrat iradah. Disebut dalam ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal mukinin. Demikianlah kami perlihatkan dalam pandangan hati, pandangan roh Ibrahim alaihissalam, ya, ayat-ayat kekuasaan kami yang berada di alam malakut, di langit dan di bumi, supaya Ibrahim alaihissalam menjadi salah seorang yang yakin. Waliyakuna minal mukinin. Jadi bila Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah kodrat iradahnya menerusi pandangan hatinya, pandangan rohnya ke alam malakut, ketika itulah sifat kodrat iradah di peringkat ma'ani meningkat kepada sifat maknawiyah. Boleh faham? Boleh faham? Jadi kalau kita belajar sifat kodrat iradah, kita masih ada rasa, kita masih tetap merasa ada daya kekuatan. Betul tak? Adakah tak? Dia tak selesai lah. Tak selesai. Pasal apa kita mengenal kodrat iradah Allah tu di peringkat sifat ma'ani, peringkat akal. Tak selesai. Sebab itu Nabi Ibrahim minta ditingkatkan supaya hatinya itu tentram, dapat keyakinan. Dengan cara apa? Diperlihatkan tanda-tanda kodrat dan iradah Allah di alam malakut. Terbukalah berbagai hijab, jadi dapat disaksikan ayat-ayat Allah itu dengan pandangan roh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim jadi salah seorang yang yakin setelah beriman. Ya. Sifat ma'ani itu boleh beriman, tapi nak yakin mesti sifat maknawiyah.
Boleh faham? Boleh faham tak? Nanti kalau ulang-ulang insya-Allah lah ya. Kalau tuan-tuan tak nampak ni susahlah. Jadi begitulah ya. Bila sampai kepada tingkat terakhir tadi Nur al-Wisal, Ibnu Athaillah kata dengan Nur Wisal ini dapat mengeluarkan hati kita dari penjara wujud diri. Antara penjara wujud diri ialah sifat yang 7. Qadrat, iradat, ilmu, khayal, samak, basar, kalam yang macam kita ni ada. Sedangkan yang ada pada kita ni kesan. Daripada sifat qadrat, iradat, ilmu, khayal, samak, basar, kalam. Ya, kesan. Kita kosong. Tak ada ni. Tapi kalau saya belajar ilmu rahsia insan, hakikat insan yang sesat itu, Allah ada dalam diri kita. Kita melihat dengan Allah, kita mendengar dengan Allah. Allah ada dalam diri kita. Itu salah sebab Allah tidak bertempat. Yang ada pada kita kesan saja. Sifat yang 7. Adanya kesan itulah menjadi penjara akal kita, hati kita. Kita tak boleh sampai kepada hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh sampai kepada hakikat qadrat, iradat, ilmu, khayal, samak, basar, kalam. Bila kita berzikir sampai ke tingkat yang ketiga, Nur al-Wisal atau zikir ghaibah, kita difanakan, dapat Nur Wisal tadi, barulah Allah sampaikan kepada sifat maknawiyah. Bila kita sampai kepada sifat maknawiyah, sifat yang 7 pada kita hilanglah. Itu makna penjara wujud diri. Termasuklah memang wujud diri kita. Bila kita rasa wujud kita ada, wujud Allah tak ada lah. Kemudian liyukhrijuka min sijni wujudika ila fadai syuhurika. Kita akan diletakkan oleh Allah ke tingkat musyahadah. Musyahadah itulah yang dimaknakan oleh setengah ulama. Al-musyahadatu hiya ru'yatu ayatil haqqi bil basirati min ghairi subhatin ka'annahu ra'ahu bil aini. Musyahadah itu ialah melihat ayat-ayat Allah dengan pandangan hati, dengan jelas tanpa keraguan, seolah-olah orang tersebut melihat ayat-ayat Allah itu dengan mata kepala. Itulah musyahadah. Ila fadai syuhurika. Jadi bila sampai ke tingkat zikir yang yang terakhir, zikir ghaibah, maka semua sifat-sifat buruk akan dihilangkan oleh Allah. Ditanamkan oleh Allah dengan sifat-sifat yang baik. Inilah satu ilmu yang sukar dipahami dalam ilmu tarekat, dalam ilmu zikir. Jadi maknanya peranan zikir itulah yang akan membuangkan sifat-sifat tercela, menanamkan sifat-sifat terpuji. Ramai orang yang belajar kitab Ikhya itu, bila belajar tentang sifat madmumah, mahmudah, konsep tahalli dan tahali, mereka fikir dah okey. Tapi kalau tak zikir tak boleh. Sebab itu Syekh Jirjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, dia mendefinisikan tarekat dengan katanya, At-tariqatu hiya as-sira muqtaqsa lis-salikina ila Allah min qat'il manajil wa taraqqi fil maqamat. Jelas ya? Kalau kita uraikan ni, maksud definisi ini sama dengan apa yang diterangkan oleh Ibnu Athaillah tentang kesan zikir. Cuba kita pahami maksudnya. At-tariqatu hiya as-sira muqtaqsa lis-salikina ila Allah. Tarekat itu ialah satu kaedah mujahadah zahir dan batin yang khusus bagi orang-orang yang salikina ila Allah, golongan salik ila Allah. Kita ada kitab Syiarus Salikin.
Salikin itu daripada kalimah salik. Salikun, salikani, salikuna, salikina. Kalau balik atas, balik bawah, salikin. Jadi tarekat itu amalan yang khusus, zahir dan batin, sebagai satu kaedah mujahadah, golongan salikin. Orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Salikin Allah, min qat'il manazil. Apa makna qat'il manazil? Qat'i itu artinya potong. Manazil itu macam stesen lah. Stesen bas tu, manzil, boleh katakan ni. Tapi saya lebih suka manazil ni. Di manzil itu saya lebih suka dan mudah faham kalau kita maknakan dengan destinasi. Min qat'il manazil, yang mesti melalui berbagai destinasi. Pertama, destinasi nafsu. Kedua, destinasi syaitan. Ketiga, destinasi akal. Ketiga, destinasi qalb. Ketiga, kelimanya destinasi roh. Yang akhir, sampailah kepada sir. Mesti, makna tarekat itu bila diamalkan, kita akan melintasi destinasi ini. Pertama sekali apa? Nafsu dan syaitan. Ini pertama sekali. Sebab itu orang yang bertarekat mula-mula tu susah payah. Macam-macam kerana. Akhirnya tinggal. Sebab apa? Dia nak melintasi destinasi syaitan dan nafsu dah. Dia dah gagal. Akhirnya dia ambil apa? Kesimpulan, Allah tak tarekat pun sama aja. Aku tengok kawan aku Muhammad tu tarekat dah 10 tahun, tak ada pun berubah. Itu senang ya. Pasal apa? Nak melintas destinasi apa? Nafsu dan syaitan itu memang susah. Kalau lepas itu, ada mudah sikit lah. Tapi apa? Pada akal. Akal ni pun susah juga. Sebab daya akal, kata orang sufi, al-aqlu lil ma'kulat. Ma'kulat. Akal itu kemampuannya menerima perkara-perkara yang masuk akal. Kalau perkara itu tak masuk akal, tak boleh terima lah. Contoh, susah nak masuk akal ni ialah Isra' Mi'raj. Ya? Susah nak masuk akal. Sebab itu orang kafir kata, confirm lah Muhammad ni. Tak betul. Ada pula dia ngaku pergi begitu jauh dalam satu malam saja. Tak masuk akal. Betul lah. Jadi, bila kita sampai destinasi akal tu pun susah juga. Tapi dah halangan yang hebat tu, nafsu dah syaitan tu dah lepas lah. Destinasi itu lepas, mudahlah sikit akal. Cuma akal ni kadang menipu kita. Bila lepas destinasi akal, akan sampai kepada hati, qalb. Sampai dalam hati ni dah selesa. Boleh jalan laju. Akan sampai mudah ke dalam roh. Akhir sekali, berhenti di mana? Di syirk. Al-qalbu lil mafhumat. Dapatlah kepahaman yang dulunya tak dapat kepahaman. Dapatlah ilmu yang dulu tak dapat dalam hati. Warruhu lil musyahadah. Itulah musyahadah tadi. Roh yang musyahadah. Apa dalil roh musyahadah? Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jawapan roh ni menunjukkan roh kita sebelum masuk itu musyahadah terhadap Allah. Sebab itu disimpulkan oleh ulama tasawuf, fungsi roh itu ar-ruh lil musyahadah. Sir, as-sirru li tajalliyat. Sir itu untuk menerima, menyimpan semua maklumat yang Allah datangkan daripada dalam hati, dalam roh, akhirnya berhenti. Setengah ulama menerangkan kepada kita,
untuk memudahkan kita faham, sir itu seperti arkib, seperti gedung, tempat menyimpan berbagai maklumat, berbagai ilmu. Yang ini kita jarang faham, tuan-tuan. Katalah tuan-tuan datang sini. Datang sini pasal apa? Ada ingatan, ada program. Tuan-tuan pun datang. Jadi tuan-tuan datang sini ini atas kesedaran pada akal ada program, aku datang. Itu saja kan? Sebenarnya hakikatnya maklumat program itu ada dalam sir. Kalau dalam sir tak ada, dia tak akan datang ke akal. Maklumat tentang program di sini ada dalam sir kita. Bila kita ingat tu, oh ada program, dia hantar ke akal. Akal timbang-timbang ni, makulat. Pergi ke tidak? Pergi ke tidak? Pergi ke tidak? Hantar ke dalam hati. Bila hantar kepada hati, hati kata okey pergi. Jadi kita pergi sini ni hati. Keputusan hati. Tapi ini semua kita tak faham kerana halusnya, canggihnya. Kalau handphone tu tuan-tuan fahamlah. Yang pakar faham. Begini. Elektrik wayar ni putus, ni mati. Tapi ini dalam badan kita ni sistem macam tu. Itulah untuk kepahaman apa itu peranan sir. Itulah yang disebut dalam sebuah hadis Nabi, sebuah hadis kursi, di mana Allah berfirman, langit dan bumi tidak cukup luas untuk menampung rahsiaku. Kalau rahsia Allah itu Allah tuangkan di seluruh langit dan bumi, tak cukup luas. Tetapi sir seseorang hambaku boleh menampung. Sebab keadaan sir kita ni dia macam anjal. Bila dimasukkan oleh Allah ilmu, rahsia-rahsia maklumat, dia semakin besar, makin besar. Jadi orang yang banyak ilmu, sirnya paling besar. Karena itu orang yang paling banyak ilmu, dirasa paling sedikit ilmu. Pasal apa? Gedung itu besar. Ulama mencontohkan Nabi Muhammad itu orang paling banyak ilmu. Tapi Nabi Muhammad lah orang yang merasa paling sedikit ilmu. Pasal gedungnya besar. Banyak mana pun dia rasa kurang. Sebab itu Allah perintah supaya berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Muhammad, engkau berdoalah, zidni ilma. Kita ni mana ada doa minta ilmu dari Allah? Ada tak? Pasal kita fikir cukup ilmu. Itu rahsia sir tadi. Jadi begitulah peranan zikir tadi seperti yang diuraikan oleh Ibn Athilah dan prosesnya akhirnya menyampaikan seorang itu kepada tingkat ihsan, dapat membuangkan sifat-sifat mazmumah, menanamkan sifat-sifat mahmudah. Ada soal sebulan itu dia ikut tarekat dah 30 tahun, perangainya pun biasa je, marahnya pun tambah-tambah. Ini macam mana? Ini sebenarnya berlaku zaman dulu-dulu. Seorang murid Abu Yazid Bustami, Tuan, saya ni dah ikut Tuan 30 tahun, tapi saya rasa tak banyak perubahan. Abu Yazid kata, kalau kau beramal 30 tahun lagi pun kau tak berubah. Ini maknanya ada masalah. Ada masalah. Apa masalah itu? Masalah-masalah yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan amalan-amalan syirik, amalan-amalan yang Allah tidak redha, yang tak disangka. Katalah kalau dalam masyarakat kita ni
orang belajar ilmu kebal. Dia tak sangka ilmu kebal tu salah. Sebab apa guna ayat Quran? Yang ajar mungkin ustaz, kadang kiai. Ya. Kemudian dia zikir. Zikir ni ada kesan tak? Itu hijab. Hijab. Ya. Sebab tu mana-mana tarekat pun dimulai dengan apa? Taubat. Tapi taubat secara umum ni kadang-kadang tak cukup. Ya. Kalau guru yang memimpin itu tahu, dia akan tarbiyah secara khusus. Ya. Murid itu akan ditarbiyah secara khusus, ya, supaya murid itu dapat membuangkan unsur-unsur yang menghijab hati. Karena kalau ada hijab ni, seperti murid tadilah, ya, Abu Yazid Bustami, dia beramal 30 tahun tak berubah. Pasal apa? Dia ada rasa apa? Ialah dia anak seorang amir. Pakaiannya lain, kereta kudanya lain, kawannya lain, makanan lain. Jadi itu semua jadi hijab. Jadi maknanya kalau kita tak dapat kebaikan daripada zikir kita, itu mungkin ada masalah. Sebab itulah di situlah pentingnya peranan guru. Bila kita belajar tarekat, kita dampingan guru. Ada orang Malaysia ni belajar tarekat, gurunya ke Amerika. Ya? Boleh tak? Boleh. Tetapi kan susah hubungan. Itu contohlah jauh. Kalau boleh dekat, sekampung, setempat, lalu kita dapat berhubung, beramal sama. Kalau dah jauh memanglah susah. Tapi ada juga ulama kata jauh di mata, dekat di hati, tak apa juga. Sebenarnya kita lebih baik dekat di mata, dekat di hati. Yang tu yang terbaik. Jadi saya fikir saya jawablah tadi sikit banyak pertanyaan Ustaz. Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik.